Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Realiti Rakyat Pemulihan dalam segmen Awani Pagi bersama saya Jiji Ahmad dan juga Afizia Azaman. Dan di saat kita berperang dengan krisis ekonomi ketika pandemik COVID-19 ini, pasti banyak cabaran yang dihadapi. Lebih-lebih lagi buat peniaga di luar sana, malah kepada mereka yang kehilangan kerja kerana syarikat tidak lagi mampu bertahan. Dan Realiti Rakyat Pemulihan dalam Awani Pagi hari ini cuba membantu memberikan input terbaik untuk anda di luar sana boleh sama-sama bergerak membaiki situasi ini. Dan seiring dengan pembentangan Belanjawan 2021, pengupasan hari ini tentunya akan dapat melihat harapan dan juga apa yang boleh kita lakukan dalam pembentangan bajet yang akan diadakan pada pukul 4 petang nanti oleh Menteri Keuangan. Dan segmen Realiti Rakyat hari ini bermula sekarang. Ya, apa yang boleh kita lakukan ketika menghadapi krisis ekonomi dalam kita berperang dengan pandemik COVID-19 ini? Itu persoalan yang sering bermain di fikiran mereka yang sedang bergelut dengan masalah terputus pendapatan dan ekonomi perniagaan yang semakin merosot serta terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan juga sempena dengan pembentangan Belanjawan 2021 ini pada 4 petang ini. Pastinya banyak harapan yang mahu rakyat dengar dalam kesejahteraan mereka, dan kita ingin bercakap mengenai perkara itu dan bersedia di talian Skype sekarang ini adalah Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia, Datuk Michael Kang Hwa Kiong. Beliau bersedia di talian telefon sebenarnya. Datuk Michael, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Datuk, mungkin kita boleh mulakan rumusan sebenarnya apa yang boleh Datuk rumuskan mengenai kepayahan dan kesusahan yang dihadapi oleh peniaga kecil sederhana ketika ini. Apa mungkin solusi yang rata-rata ambil ketika ini? Ya, yang solusi kita nak ambil yang SOP, yang patut kita nak standard SOP, macam mana boleh menolongkan, menjalankan ekonomi. Kalau tidak, kita tak dapat membangunkan ekonomi sustainable. At the same time, bersama ini kita mesti mau membangun dan menolongkan public health. To take care of public health, I think that's most important. Not only that, that's why we hope that the whole budget is really benefit to take care of the rakyat, how to make sure business is sustainable, provide the job for the rakyat. So at least rakyat able to continue to sustain their life hope and also the public health. Datuk, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada perniagaan PKS. Datuk sudah pasti orang yang paling dekat dengan hati PKS itu sendiri sekarang ini, ketika mana baru nak bangun semula tetapi peniaga di Lembah Kelang terpaksa hadapi PKPB, begitu juga dengan di Sabah dan sebagainya. Ada yang mencadangkan, ada pihak yang mencadangkan agar moratorium yang sekarang ini diberikan secara bersasar kembali kepada automatik. Pada pandangan Datuk, adakah ini diperlukan sebenarnya? Yes, mesti perlukan bagi certain industri. Kita kata dengan kita sudah bagi ask the government to consider automatic extension of moratorium on a certain industry, especially those who in tourism industry, related industry, because they are facing really tough now because of the PKPB and consumers are not allowed to go out to go for shopping, and then those who are retailer related tourist industry, hotel, and the mall operators, I think this is a good F&B. All those are facing a huge challenge. Even some of the SME already start closing down or stop their business and lay off their staff. I think we hope that the government can extend the moratorium automatically for certain industry, but not all. We hope that until they get extended until next year March. Ya, Datuk, apa lagi yang diperlukan oleh PKS ketika ini dalam Belanjawan 2021 ini? Okay, the 2021 budget, we hope that the government can focus on 3 areas. First is the market to help the SME, because 2021 is a recovery year, so we hope that government can really focus to help the SME on the sales. On the sales mean that the Buy Malaysia campaign or Buy Malaysia product to build the domestic consumption and
export. Second is to help the SME on the easy of the cash flow, the additional budget to give a soft loan like SRF loan, because the SRF loan is the best to help the SME to overcome pandemic. So we hope by 2021 government can budget additional fund for SME on a special loan for SME to recover their business. Then the third one is transformation. So we hope that government can help the SME on transformation, especially the staff training, upskill, reskill, plus the digitization for their operation. As we know that after pandemic, the whole business model, need to restart, re-engineer. That's why we need to transform all SME into digitization. Ya, Datuk, kalau kita lihat siri pakej rangsangan ekonomi yang diberikan oleh kerajaan sebelum ini, kita ada prihatin, kita ada juga prihatin PKS tambahan. Adakah setakat ini membantu PKS dengan pakej rangsangan ekonomi itu? Yes, definitely. There is a very good package, very good help for the SME to sustain their business. You can see with the Prihatin, with the Pencana, all these Prihatin tambahan, all these really help the SME to overcome this pandemic since April until today. That's why you can see a lot of SME are still continue their business. So we hope that the government in the budget can focus on to help, especially I'm looking at informal sector and micro. This group of SME micro consists of 76, close to 80% of business people, and informal sector we need the big help from the government. So we hope that in 2021 budget, government have a series of assistance to this group of people. Datuk, dalam masa yang sama tadi Datuk ada menggariskan 3 perkara yang perlu diberikan tumpuan oleh kerajaan untuk membantu PKS. Pertamanya adalah fokus kepada pasaran, kemudian cash flow, bantu cash flow PKS, kemudian transformasi model perniagaan. Model perniagaan yang bagaimana sebenarnya Datuk gambarkan? Adakah proses pendigitalan kepada semua PKS? Yeah, the model of business, as I say, I'm thinking that there are a lot of, we need to adopt technology. SME have to adopt technology to continue to sustain their business, to keep their business more competitive, to face the challenge to the world of the business change, and also we can't sustain anymore in using traditional way of doing business. So that's why we hope that the government can help on the SME to transform, because it's a digital economy direction we have to move into. Datuk, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada PKS apabila Belanjawan 2021 ini dibentangkan, ya sudah pasti ada pengumuman tertentu, geran-geran tertentu diberikan kepada PKS dan sebagainya, tapi selagi kita belum dapat COVID-19 ini, selagi itulah PKS berdepan dilema sekiranya penutupan nasional itu berlaku, PKPB, PKP dan sebagainya berlaku lagi. Pada pandangan Datuk, sekiranya Belanjawan 2021 ini adakah ia dapat bertahan untuk PKS sepanjang tahun depan? Yes, definitely. We hope that the budget can really help the SME to sustain, to recover their business in 2021. You see, now I have the PKPB, so a lot of SME, especially within Klang Valley, Selangor, Wilayah, plus Sabah, they are facing a huge loss. Again, a lot of facing the challenge. Their business dropped from already recovered to 70, 60, 80%, now dropped to zero. So I think we hope that with this budget and also additional assistance from the government is necessity. So pandangan Datuk, Belanjawan 2021 ini tidak semestinya berakhir dengan kerajaan tidak semestinya berakhir pemberian geran-geran pinjaman mudah dan sebagainya, semestinya tidak berakhir pada Belanjawan 2021 ini. Sudah pasti tahun depan perlu ada lagi pakej-pakej rangsangan ekonomi yang lain pada pandangan Datuk? Yes, definitely, because budget 2021 have to fill it our 12 Malaysia plan. So the budget always is we have to focus on on the economy development and how to sustain, to develop our economy and also infrastructure of the country for the long term, for the next 5 years. So this is not only assist the SME to recover during this pandemic, but also develop our economy so that government can sustain themselves and also to collect additional more tax
for country to grow. Ya, Datuk, bagaimana pula dengan usaha pendigitalan perusahaan kecil dan sederhana PKS ini? Adakah mereka semua sekarang ni sedang 100% menuju ke arah pendigitalan atau masih ada lagi beberapa syarikat yang ketinggalan di belakang? I think still have a lot of SMEs still left behind. When we did the survey, at least more than 50% of SMEs still are not able to embark into digital. So we hope that all the SME able to take up the digitization or computerized or automation or either to embark into IR4. We hope that by 2020, government can provide more assistance on the human capital's development and reskill, upskill them so that they can able to help the SME to grow. Ya, Datuk, apa mungkin masalah sebenarnya untuk PKS-PKS ini yang belum lagi menuju ke arah pendigitalan syarikat mereka? Kalau Datuk boleh rungkaikan, elaborate sikit mengenai mengapa mereka tidak pergi ke arah digital lagi setelah kita hampir nak habis 2020 ni. I think the most important, why they have still got more than 50% of SMEs still not able to embark into digital. I think the main problem is the mindset, SME mindset. They're still very traditional. So we urge that all the SME please change the mindset. Adopt technology. That is a trend. That must go. Without the technology, you will not able to survive. So the second issue they face is the challenge is the human capital. They don't have the people to do it. So now the third one is technology, solution provider. They doesn't know where to find the solution provider. That is why for us, SME Association, we work closely with the MDEC. Government have budget quite a huge amount of funds to get the MDEC to come up to work with all the solution provider, provide different solutions for the SME to adopt the technology. So we hope that by 2021, we can, from 50% of mindset of SME, can grow up to 80%. Okey, Datuk, yang terakhir sekali kita nak tahu harapan Datuk dalam Belanjawan 2021 ini. Okay, I think my hope from this budget is really budget for the rakyat and also for the business to grow, so that if we can sustain the business, then the rakyat will benefit. Everyone can get a job, so that our country economy will grow, our social will stable. Okey, baiklah, terima kasih kepada Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia, Datuk Michael Kang Hua Kiong, atas pandangan beliau berkenaan Belanjawan 2021 yang akan dibentangkan pada pukul 4 petang ini oleh Menteri Keuangan. Dan kita sudah pasti berbincangkan banyak lagi perkara yang mahu kita bincangkan, antaranya peluang pekerjaan yang masih lagi angka pengangguran pada 700 hingga 800 ribu angka pengangguran itu masih berada pada bulan Ogos. Dan kita mahu bincang perkara itu bersama dengan Ray Tang, Ketua Pegawai Eksekutif Mau Kerja .my. Sebentar saja lagi kita perlu berhenti rehat dulu. Baik, salah satu masalah atau krisis ketika ini adalah peluang pekerjaan. Ramai yang menganggur dan ramai kehilangan kerja. Ini dilihat satu perkembangan yang tidak baik untuk negara, yang mana ia perlu dibantu dengan segera. Dan kita nak bercakap mengenainya, kita bersama Ray Tang, Ketua Pegawai Eksekutif Mau Kerja.my. Selamat pagi, Ray. Selamat pagi. Ray, kita nak tahu bagaimana setakat ini usaha yang dibawakan oleh Mau Kerja.my. Okey, kita nampak banyak permintaan pekerjaan semakin meningkat, terutamanya selepas kali pertama MCO. So bila masa Mac dan April, sebenarnya itu application nombor kerja dia tidak banyak sebab jawatan kosong yang berada di website semakin kurang. Tapi selepas bulan Mei, Jun, Julai, kita nampaknya semakin banyak orang meminta kerja di laman web kita. Pada masa yang sama, kita pun sudah nampak nama jawatan kosong pun mula naik balik. So ini ada tanda-tanda yang sangat bagus.
Tetapi sekarang kita masuk EMCO. So sejak Oktober, bilangan itu jalan kosong sudah stop. Macam dia sudah turun sekejap. So inilah kebimbangan yang kita nampak. Jadi Ray, pada pandangan Ray, apa sebenarnya yang kerajaan perlu masukkan dalam Belanjawan 2021 ini untuk memastikan bahawa peluang pekerjaan itu lebih banyak, tapi bukan sahaja lebih banyak dalam peluang-peluang pekerjaan sedia ada, tapi wujudnya peluang-peluang pekerjaan yang baru? Ya, setuju. Sebenarnya apa yang kerajaan telah laksanakan sepertinya subsidi upah ia sangat bagus. Apa masalah yang sekarang itu Malaysia ialah bilangan jawatan kosong tak cukup. Okay? Bilangan jawatan kosong memang sudah kurang compare sebelum COVID-19. So macam mana kita ciptakan lebih banyak peluang pekerjaan. So subsidi upah memang dapat bantu. Tapi yang challenge-nya ialah macam mana laksanakannya. Sebab COVID-19, wabak ini, dia dah mengimpact 3 jenis syarikat. Syarikat pertama, sales dia drop terjejas. Syarikat kedua, dia memang tak impact. Dia tak selepas sama saja. Syarikat ketiga, dia manfaat dari COVID-19. Tapi kalau subsidi upah ini, kita boleh laksana tumpuan kepada golongan pertama dan kedua. Dia akan bantu mereka menambahkan bilangan kerja jawatan kosong. Ya, kalau Ray melihat ya, banyak tak setakat ini peluang-peluang yang diambil oleh syarikat-syarikat di luar sana bertepatan dengan inisiatif subsidi upah itu di mahukerja.my khususnya? Banyak. Sebenarnya banyak syarikat dia terima manfaat ini. Dia banyak terima kasih sebab ini memang dapat bantu mereka pada masa yang susah. Sebab syarikat yang pertama yang terjejas, mereka susah tahan. Cash flow dia tak cukup. So bantuan ini dapat membantu dia tahankan jawatan kosong yang sedia ada. Okay. Nombor 2, yang tak terjejas, mungkin dia fikir, patut tak saya mengaji lagi, patut tak saya tambahkan jawatan kosong. Tapi insentif ini akan bantu dia mencipta peluang pekerjaan yang lebih banyak. So memang mereka manfaat dari inisiatif subsidi upah ini. Ray, kalau kita tengok angka pengangguran bulan Ogos 700 hingga 800 angka pengangguran itu, dan dalam masa yang sama setiap tahun kita terima graduan 300,000. Jadi pada pandangan Ray, apa sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk memastikan bahawa graduan-graduan yang keluar daripada universiti ini ada tempat mereka, tapi dalam masa yang sama juga sekarang ini mereka berdepan dengan persaingan untuk mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan. Kerana kehilangan pekerjaan ini, ya betul mereka hilang pekerja tapi mereka mempunyai pengalaman dan sebagainya. Jadi apa yang boleh kita lakukan untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar 300,000 ini tidak ketinggalan? Ya. Persaingan sekarang memang kuat. Kalau dulu satu pekerjaan, satu kerja kosong, dia ada 100 orang apply kerja itu. Sekarang mungkin ada 200 atau 300. Dan seperti yang abang cakap, yang sekarang persaingannya dengan orang yang berpengalaman juga. So lagi kuat. So apa yang kita boleh bantu ialah dari segi macam mana menolong orang yang menganggur atau graduan, macam mana fitkan kerja dia pada kerja yang diperlukan sekarang. Sekarang semua syarikat, semua PKS, dia fikir transformasi. So, mereka perlu transformasi untuk naikkan bisnes mereka online, digitalize. Tapi bukan semua syarikat tahu macam mana buat. Mereka nak buat, tapi bukan semua yang berjaya. Kenapa tak berjaya? Sebab mereka tak ada bakat atau talent yang tahu semua online, tahu semua live. Semua orang pun tahu kena buat Facebook Live sekarang. Tapi ada beberapa yang di Malaysia orang tahu buat Facebook Live. Semua orang tahu nak buat e-commerce, tapi ada berapa PKS yang berjaya. Apa yang kita tumpuan ialah macam mana trainkan golongan muda ini, dia entah itu semua skill online, skill live, dan semua syarikat PKS yang dah transform memerlukan dia, memerlukan skill dia. Ya, Ray, bagaimana pendapat Ray pula kepada mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang daripada backgroundnya single skill, misalnya kalau kita tengok daripada syarikat penerbangan misalnya, juruterbang mempunyai kemahiran tunggal, hanya tahu mungkin membawa kapal terbang, kemudian engineer dalam bidang penerbangan juga kita klasifikasikan sebagai mereka yang dari single skill. Bagaimana mereka daripada sektor ini dapat mengambil peluang ketika pandemik ni, mencari pekerjaan baru, mencipta peluang pekerjaan baru? Mungkin ada cadangan daripada Ray sendiri? Ya, sebenarnya industri mereka memang terjejas. Dan apa masalahnya ialah kita tak tahu industri ini akan terjejas sampai bila. 6 bulan ke atau 1 tahun. Kalau kita cakap 1 tahun. So apakah mereka yang boleh buat dalam masa 1 tahun ini?
Sebenarnya ada dua pilihan. Satu, mereka buat kerja gig economy, kerja freelancer. Tahan 1 tahun, lepas tu industri ekonomi baik, mereka pulang kepada pekerjaan yang sebelumnya. Nombor 2, ambil masa peluang ini, naikkan skill nombor 2 mereka. Belajar skill nombor 2. Sekarang apa yang masyarakat perlu? Sekarang apa yang PKS perlu? Apa yang saya perlu? Itu skill online, skill join online, skill join digitalize. Mereka boleh ambil peluang ini, memahirkan diri dalam skill nombor 2. So ini dua benda yang mereka boleh buat dalam masa 1 tahun yang kita rasa kita perlu masa untuk memulihkan ekonomi lah. Ray, dalam masa yang sama juga, apa yang sektor mana sebenarnya Ray rasakan yang kerajaan perlu beri tumpuan untuk banyakkan peluang pekerjaan sekarang ini? Sebab kita tahu sektor-sektor kesihatan, kilang-kilang getah dan sebagainya sekarang ini sedang meningkat naik dengan begitu banyak disebabkan oleh krisis pandemik COVID-19. Jadi sektor-sektor, adakah kerajaan perlu banyakkan dana dalam sektor-sektor kesihatan dan sebagainya, ataupun sebenarnya kerajaan perlu memperkukuhkan sektor-sektor yang terjejas ketika pandemik? Pendapat saya ada dua jenis, dua direction kita perlu tengok. Nombor 1, syarikat yang terjejas, kan? Kerajaan dengan bantuan mereka mempertahankan bilangan jadwal yang sedia ada. Kita harap pengangguran, pemecatan orang pekerja akan dikurangkan. So macam mana tolong mereka mempertahankan bilangan kerja yang sedia ada. Okay? So at least dia punya tak ada bocor. Okay? Dia number jawatan kosong masih ada banyak. Nombor 2 ialah macam mana membantukan syarikat yang dah hendak berkembang. Dia nak menggrowkan bisnes dia. Macam mana kita insentifkan mereka menambahkan jawatan kosong, mengambil orang pekerja tempatan, bukan pekerja aktif. So ini ialah insentif yang government boleh tengok untuk membantu syarikat yang nak berkembang. Ya. Dari segi pemilihan kerja pula, bagaimana pendapat Ray? Adakah dalam keadaan begini ramai yang hilang kerja, ramai yang mencari peluang pekerjaan itu, masih ada lagi segelintir yang memilih kerja? Dari dulu sampai sekarang, memang setiap pekerja, dia nak cari pekerja yang dia impian dia. Kerja yang sesuai dengan apa dia belajar, dengan apa dia minat. Ini memang tak salah, ini memang betul. Tapi pada masa sekarang dia lah, sebab persaingan semakin teruk. So mungkin kita akan advise orang muda ini. Mungkin pada masa ini awak tak akan dapat kerja yang awak impiankan. Tapi tak apa. Ini wabak ini dia tak akan dekat Malaysia 100 tahun, 200 tahun. Dia akan berakhir. So kita hanya perlu fikir pada masa temporary ini, sementara ini, buatlah kerja yang dapat bawa bantuan cari wang, cari makan. Lepas tu kita baru cari kerja yang impian anda. Atau guna masa ini belajar skill yang baru. Mungkin skill ini akan bawa awak peluang yang baru pada masa depan. Ya, Ray, bagaimana nak memulakan belajar skill baru tu? Saya tertarik dengan apa yang Ray katakan, iaitu memulakan skill kedua. Kalau anda hanya ada tertumpu kepada kemahiran satu tu je, mulakan kepada kemahiran kedua. Bagaimana untuk memulakan itu? Kita nak suntik semangat pada mereka di luar sana ni. Kita tengok ada banyak case yang sukses. Some mereka example, kalau dulu mereka ialah jual coffee shop, kan? Dia jual coffee shop, dia sangat mahir dalam jual kopi. Tapi sebab ada itu wabak COVID-19, bisnes mereka drop. So apa mereka buat? Mereka buat online kelas, ajar orang buat kopi. So dulu jual kopi, sekarang ajar kopi. So kita sebagai kerja atau sebagai PKS, kita kena fikir. Okey, kalau bisnes dulu tak boleh buat lah. Apa boleh buat? Apa kekuatan kita? Macam mana kita tukarkan kekuatan kita jadi online, either jadi tutorial ke atau jual bahan-bahan kopi. So tengok ada caranya untuk kita tukarkan bisnes model kita. Sama dengan pekerja. Kalau dulu mungkin you ialah engineer, sekarang tak ada kerja. Mungkin apa minat awak? Mungkin awak berminat buat sikit bisnes yang kecil, atau mungkin awak berminat buat marketing. Ini ialah peluang awak transform sendiri. Sebab sekarang government dia akan keluarkan banyak program upskilling. So kita boleh tap into program ini untuk tambahkan skill nombor 2. Ray, dalam masa yang sama juga, Belanjawan 2021 ini kita lihat bagaimana gig ekonomi begitu berkesan perjalanannya ketika pandemik COVID-19 seperti kalis krisis. Jadi apa pandangan Ray mengenai Belanjawan 2021? Apa yang perlu kita lakukan untuk kembangkan gig ekonomi ini? Gig ekonomi ini dia memang trend. Okay, dekat negara-negara yang maju, gig ekonomi sudah semakin penting. Sebab kalau dulu kebanyakan kerja ialah full time kerja.
Tapi masa depan akan jadi full time dan gig economy. Dua ni sama kepentingan. In fact, kita rasa gig economy bilangan dia akan semakin tambah. Sebab banyak syarikat, sebab COVID-19 dia sudah transform. Dia sudah boleh terima pekerja dia kerja remote. Dia sebab boleh terima dia outsource dan freelancekan pekerjaan dia. So kita nampak gig economy memang trend dia. So apa yang kerajaan buat, dia menggalakkan PKS adopt ini gig economy. Menggalakkan pekerja yang tak ada kerja pun temporarily boleh buat gig economy. So ini memang trend yang tak dapat dielakkan. Dia sangat bagus. Ray, sikit lagi saya nak tanya berkenaan dengan jaringan keselamatan sosial pekerja. Kalau kita tengok laporan daripada agensi PBB baru-baru ini menyatakan bahawa jaringan keselamatan sosial itu untuk pekerja begitu penting kerana ramai yang kehilangan. Jadi apa pandangan Ray mengenai perkara ini? Jaringan pekerja sosial Bermaksud macam sekiranya kehilangan pekerjaan, mereka mempunyai keselamatan, ada jaminan-jaminan lain yang boleh diberikan dalam perkara itu. Okey. Sebenarnya saya rasa itu sosial ada satu program EIS. Dia sangat bagus. EIS ini dia dalam membantu orang yang penganggur dan kehilangan kerja dalam masa 6 bulan mereka boleh belajar skill baru dan dapatkan allowance. So untuk membantu dia melalui 6 bulan ini memang bagus. So apa yang kita rasa nak fikirkan ialah mungkin dalam macam mana selain menolong dia dapat allowance, macam mana menolong dia menukar skill, upskill mereka. So untuk dapat skill nombor 2, so boleh dapatkan senang dia cari jawatan kosong yang terbaru. Sebab kita nampak kan jawatan kosong di market, dia suatu keras. Dulu mungkin dia kena cara buat sales, cara buat marketing. Tapi sekarang dia cara buat Facebook Live, cara buat digital marketing. Permintaan dia semakin banyak. Maksudnya sekarang itu masyarakat market perlukan orang yang ada skill ni. Dan Malaysia tak banyak. So ini peluang sebenarnya. Okey, baiklah. Terima kasih Ketua Pegawai Eksekutif MauKerja.my, Ray Teng, atas segala input yang bersempena dengan Belanjawan 2021 yang akan dibentangkan pada pukul 4 petang nanti. Kami di Astro Awani akan bawakan secara langsung siaran mengenai pembentangan belanjawan di Parlimen oleh Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul sebentar lagi yang akan kami bawakan daripada pukul 3 petang sehinggalah pukul 7 petang nanti, dan anda jangan lupa saksikan apa yang akan dibentangkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Dan banyak harapan-harapan rakyat yang mahu dilihat dalam pembentangan Belanjawan 2021 kali ini, dan dengan itu realiti rakyat pemulihan berakhir di sini. Saya Jija Ahmad. Saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.